Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kali ini bersama lagi dengan saya untuk meneruskan bab 6, asid, baz dan garam. Okay, hari ini cikgu akan terangkan subtopik 6.6 iaitu larutan piawai. Okay, yang pertama sekali, apakah larutan piawai? Okay, apakah maksud larutan piawai? Okay, larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okay, di mana kita kena sediakan larutan piawai, di mana penyediaannya untuk mengetahui kepekatan yang lebih tepat. Okay, untuk menyediakan larutan piawai, ada dua perkara yang perlu kita tahu. Okay, perlu tahu. Yang pertama ialah isi padu air suling. Yang kedua ialah jisim zat terlarut. Okay, jisim bahan yang kita nak jadikan larutan, yang ditambahkan dengan air suling. Okay, zat terlarut ini dalam bentuk pepejal. Untuk menyediakan larutan piawai, perlu guna alat radas iaitu kelalang volumetrik. Ini ialah rupa kelalang volumetrik. Contoh kat sini ialah kelalang volumetrik yang isi padunya untuk menyukat kepekatan 1000 ml. Ini untuk 1000 yang besar lah. Ada pelbagai saiz. Ada yang 250 cm padu, 500 cm padu dan seterusnya lah mengikut berapa banyak sukatan yang diperlukan. Bergantung kepada isi padu larutan piawai yang kita nak sediakan. Pada kelalang volumetrik ada satu tanda senggatan. Di mana tanda senggatan ni bila air suling ditambahkan untuk sediakan larutan, bila capai atau sehingga meniskus, aras meniskus tanda senggatan, itu bermaksud larutan itu dah capai isi padu larutan yang kita kehendaki. Mengikut kepekatan yang telah kita ingin atau untuk ketahui kepekatan yang lebih tepat. Penyediaan larutan piawai, dia ada proses dia, prosedur dia. Ini ialah prosedur yang awak perlu hafal, pelajar-pelajar perlu hafal. Contohnya, kita nak sediakan larutan piawai untuk natrium karbonat dengan kepekatan yang diketahui iaitu 1 mol desimeter padu sebanyak 250 cm padu. Macam yang cikgu bagi tahu, kalau nak sediakan isi padu larutan piawai sebanyak, kat sini 250, so kena pakai kelalang volumetrik yang isi padunya 250. Langkah pertama, awak dah tahu dia punya isi padu, dah tahu dia punya kemolaran, kena kira jisim. Jisim untuk natrium karbonat. Guna formula yang cikgu dah ajar sebelum ni, iaitu bilangan mol N sama dengan MV. Iaitu yang ini M, ini V, bahagi dengan 1000. So dekat sini awak akan dapat bilangan mol. Dah dapat bilangan mol, tukarkan atau kirakan jisim. Iaitu bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Jisim molar bahan tersebut. So awak akan dapat di situ nilai jisim. Dah dapat nilai jisim, kita akan sukat atau timbang jisim yang kita dapat tadi tu guna penimbang elektronik. Katalah awak kira awak dapat 26 gram. So timbangkan natrium karbonat sebanyak 26 gram. Langkah ketiga, kat sini yang boleh timbang pakai beaker, masukkan dalam beaker. Tambahkan 100 cm padu air suling ke dalam pepejal tadi yang dah ditimbang dalam beaker. Kemudian kacau pakai rot kaca untuk larutkan larutan tersebut. Kat sini boleh tengok dia punya keyword, kira jisim, timbang, tambah. Itu ialah kata kerja atau kata arahan, kata kerja kat depan. Langkah kelima, kita pindahkan, transfer larutan natrium karbonat tadi tu ke dalam kelalang volumetrik mengikut isi padu yang kita nak sediakan. Kalau 250, kita masukkan ke dalam 250 cm padu kelalang
volumetrik. Dan perlu pindahkan pakai corong turas. Okay, kita letak dekat atas ni corong turas and then beaker, transferkan larutan tersebut. Seterusnya kena bilas bika tadi, bika yang kita dah pindahkan tadi tu dengan air suling. Bilas sedikit lah dengan air suling dan bilas juga corong turas. Okay. Kemudian alihkan corong turas, tambahkan lagi air suling sehingga tanda senggatan. Okay, kita ada tanda senggatan. Okay, tambahkan sehingga dia betul-betul aras meniskus. Okay, mata betul-betul pada paras tanda senggatan. Okay, awak tutup, goncangkan sambil terlangkupkan ke lalang volumetrik. Langkupkan, terbalikkan semula sampai dia betul-betul sebati ataupun bercampur larut. Okay, ini dia punya gambar rajah. Okay, langkah pertama tadi, timbang, kira jisim kita timbang, tambah air suling, kacau. Okay, pindahkan ke dalam kelalang volumetrik, kemudian bilaskan bika, bilaskan corong turas. Okay, pakai air suling dalam botol. Dalam botol ni kita pakai air suling untuk bilaskan sedikit. Okay, kemudian alihkan corong turas. Okay, kita tambahkan air suling sehingga dekat-dekat tanda senggatan. Boleh guna penitis untuk make sure dia betul-betul mencapai aras senggatan, okay, supaya dia tidak terlepas daripada tanda senggatan. Okay, jika tidak, awak tidak akan dapat isi padu yang dikehendaki, okay, atau kepekatan yang dikehendaki. Seterusnya tadi tutup, pakai penutup, kita ada penutup, and then awak terlangkupkan, terbalikkan dan goncanglah sampai dia betul-betul sebatik, okay, terlarut campur. Okay, ini ialah pengiraan. Contohnya, kita nak sediakan 500 cm padu, okay, larutan natrium karbonat dengan kepekatannya ialah 0.5. So, tadi cikgu bagi tahu langkah pertama kira bilangan mol. Okay, menggunakan formula MV per 1000. Okay, katalah awak dapat 0.25. Okay, gantikanlah V 500, M 0.5. Okay, bahagi 1000. Dapat bilangan mol. Dah dapat bilangan mol, kira jisim. Okay, jisim, dah dapat jisim ni, tengok pada jisim molar, dia akan bagi jisim atom relatif dalam soalan. Awak hanya kira dia punya total. Okay, jisim atom relatif. Okay, dapatlah contoh kat sini 26.5 gram. Okay, seterusnya, okay, kaedah yang kedua, untuk sediakan larutan piawai, ada satu lagi kaedah iaitu melalui pencairan. Kita boleh cairkan larutan asal yang mula-mula kita buat, yang kita kata sebagai larutan stok. Okay, contoh yang tadi, sebelum ni kita sediakan larutan piawai. Okay, mula-mula larutan yang kita sediakan tu ialah larutan stok. Kita boleh tambahkan air, okay, melalui penambahan air. Jadi kat sini berlaku pencairan, okay, untuk hasilkan larutan yang lebih cair atau larutan yang kepekatan yang lebih rendah. Di mana kat sini kita tambahkan air, dia akan mengubah kepekatan larutan tetapi tidak mengubah bilangan mol zat terlarut. Okay, maknanya bilangan mol untuk sebelum pencairan N1 dan bilangan mol selepas pencairan L2 adalah sama. So, dekat sini berdasarkan kepada bilangan mol yang sama ni sebelum dan selepas, kita boleh buat persamaan dan awak akan dapat persamaan pencairan larutan aqueous ialah M1V1 sama dengan M2V2. Okay, kita akan lihat pada paparan seterusnya. Okay, ini ialah kaedah untuk pencairan. Katalah ini larutan yang mula-mula kita dapat tadi daripada kelalang volumetrik. Kita tuangkan dalam bika dan ambil pakai pipet, keluarkan pakai pipet. Okay, and then pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Okay, tambahkan air suling sehingga paras menghampiri tanda senggatan. Guna penitis sampai dia betul-betul mencapai tanda senggatan dan tutup, sama tutup. Terlangkupkan, goncang beberapa kali sehingga dia bercampur sebati. Ini dia punya kaedah untuk pencairan. Okey, tadi untuk pengiraan tadi kan, okey, M1V1 sama dengan M2V2. Okey, M1 ni ialah kepekatan larutan yang sebelum kita cairkan. Ini yang stok punya, larutan stok punya lah, yang sebelum kita tambah air suling.
V1 pun sama, isi padu yang sebelum kita cairkan. Okey, yang dua ni, M2, V2 ialah kepekatan dan isi padu selepas kita tambah air suling untuk pencairan. Okey, contoh kat bawah ni, dia suruh kira kepekatan atau kemolaran larutan kalium hidroksida. Okey, jika, kita bagi tahu kat sini, ini ialah V, ini ialah M. Dalam soalan awak perlu tentukan adakah dia M1 atau M2, V1 atau V2. So dekat sini berdasarkan ayat ada perkataan ditambah. Ditambah maknanya apa? Ditambah maknanya kat sini ialah larutan asal, iaitu larutan stok. Di mana ini ialah V1, ini ialah M1. Okey, M1. So yang tambah ni ialah air suling yang ditambah, bukannya V2 tetapi kita tambah ke 200 tadi. So total V2 ialah 400. Okey, 400. V2 awak kena tambahkan dapat 400 cm padu. So berdasarkan maklumat, masukkan je dalam persamaan formula ni. Okey, masukkan. Okey, dapatlah M2. Jawapan terakhir mesti letak unit. Okey, 1 mol desimeter padu. Okey, ikut. Okey, inilah contoh-contoh yang cikgu ambil daripada buku teks. Okey, macam biasa awak kena baca betul-betul soalan, fahamkan baru jawab. Okey, kat sini 75 cm padu asid nitrik, kepekatannya 2.0. Sini V, sini M. Okey, nak tahu dia 1 atau 2, baca soalan yang dicairkan. Yang dicairkan ni maknanya ialah ini sebelum pencairan. So ini ialah M1, ini ialah V1. Okey. Kat sini ada 25 ditambahkan. Ditambah bukannya V2 tetapi kena tambah untuk dapatkan V2. Okey, awak tambah dapat 90. So V2 ialah 90. Okey, V2 ialah 90 kena tambahkan. And then masukkan dalam persamaan tadi M1 V1 sama dengan M2 V2. Awak akan dapat nilai X untuk kepekatan M2 ialah 1.5 mol desimeter padu. Okey, sama juga dengan contoh nombor 3. Okey, dia dah bagi soalan, baca dan fahamkan betul-betul. Okey, kemudian kat sini ada perkataan dipipetkan. Dipipetkan ni maksud dia ialah, okey, kat sini isi padu V. Okey, yang ini ialah kepekatan M. Okey. So, M sini ialah M1 lah. Ni ialah V1 sebab dia kata dipipetkan. Dipipetkan ni sebelum pencairan kita ambil larutan stok. So, ni lah larutan stoknya. Okey, pipetkan ke dalam volumetrik 250. Okey, bila nampak 250, maknanya kita nak sediakan larutan yang isi padunya 250. Dan kepekatannya ialah untuk M2 ialah 0.2. So, dia nak V1. So, masukkan dalam persamaan. Gantikan sahaja. Dapatlah 25 cm padu. Okay, kita tengok aktiviti 6.9 buku teks. Okay, untuk nombor 1 pun sama. Okay, baca soalan dan fahamkan betul-betul. Okay, dia beri maklumat apa, dia nak apa. So, untuk nombor 1, okay, guna formula yang sama, awak tulis je formula tersebut. Okay, gantikan maklumat. Okay, gantikan maklumat. Okay, kat sini isi padu larutan. Okay, ni yang diperlukan. Maksudnya perlukan maknanya sebelum pencairan. Untuk menyediakan. Okay, keyword dia menyediakan. Menyediakan ni selepas pencairan. So, ini ialah V2. Okay, ini ialah M1. Okay, so kat sini ini ialah M2. So, kat sini ialah M1. Dia nak V1. Okay, gantikan dalam persamaan. Dapat 2.5 cm padu. Sama juga dengan nombor 2. Okay, fahamkan maklumat. Di mana kepekatan yang ditambah. Okay, kepekatan kemolaran apabila ditambah kepada. Okay, ini yang kepada ni ialah 1 lah larutan sebelum pencairan. So, V1 ini ialah M1. So, yang ini dia nak M2. Okay,
Ini ditambah, maksud dia V2 ialah kena tambahkan 50 dan 30. So V2 ialah 80. Okey, V2 ialah 80. Okey, kena baca soalan betul-betul. Okey, V2 ialah selepas penambahan air suling awak kena tambahkan dengan isi padu sebelum. So dapatlah kira-kira dia punya M2, masukkan dalam formula 0.3125 mol desimeter padu. Okey, sama juga dengan latihan nombor 3 dan juga nombor 4. Okey, untuk nombor 3, kita akan dapat M1 1.2. Okey, M1 ialah 1.2. Okey, M1 ialah 50, V1 ialah 50, M1 ialah 1.2. Okey, dia nak isi padu yang terhasil. Okey, keyword dia terhasil, so dia nak V2. Okey, dicairkan kepada. Okey, kepada. So kepada maknanya selepas pencairan ialah M2. Okey, kena tahu maklumat tersebut. Gantikan dapat V2 sama dengan 120 cm padu. Okey, untuk nombor 4 pun sama. Okey, baca soalan dan perkataan-perkataan yang dituliskan tu awak kena fahamkan ayat. Okey, ditambah kepada. Okey, ni asal lah. V1. Okey, dengan kepekatan dihasilkan. So, ini ialah M2. Okey, bila awak tambahkan, awak akan dapat V2 sama dengan 250. Okey, dia nak M1 asal. So, gantikan dalam persamaan, dapat 1.0 mol desimeter padu. So, untuk seterusnya, 6.6 perlu ada banyak buat latihan pengiraan. Cikgu nak awak buat latihan uji kendiri 6.6, hantar dalam Google Classroom. Selain itu juga, mohon juga buat latihan soalan modul, iaitu soalan 31, 32 dan 33. Soalan 31 dan 32, dia ada minta untuk terangkan eksperimen, macam mana nak hasilkan larutan piawai. So, awak perlu buat ikut slide yang pertama sekali saya berikan, prosedur-prosedur penyediaan larutan piawai. Sehingga bertemu lagi pada kelas seterusnya. Terima kasih.